Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. InsyaAllah sama-sama kita buka majlis kita dengan membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Tuan-tuan yang saya hormati sekalian, kita nak sambung lagi beberapa hadis-hadis yang Nabi datangkan kepada kita sebagai untuk menunjukkan kepada kita, ya, bagaimana kita orang Islam makan. Kerana kita orang Islam ini diajar oleh Nabi cara hidup yang berlainan dengan cara hidup orang lain. Ya. Sampai kadang-kadang Nabi tegur para sahabat. Ya, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai sesuatu kaum pada pengamalannya lah, maka fahuwa minhum, maka orang itu daripada kalangan kaum itu. Satu amaran yang diberi oleh Nabi SAW kepada ummah supaya jangan mengikut cara hidup mana-mana kaum yang lain daripada kaum Islam. Jangan ikut. Sebab dalam Islam sudah pun didatangkan cara dan kaedah kehidupan. Semalam kita dah dengar dah beberapa hadis berkaitan dengan perlunya kita ini
sebelum makan membaca bismillah, dan selepas makan membaca alhamdulillah. Dan telah kita sebutkan sebab-sebabnya mengapa perlu berbuat demikian. Ya, walaupun nampak kecil, tetapi sebenarnya ia besar dalam pengertian kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita berada pada muka surat 377 jilid yang pertama. Kita nak tengok hari ini tajuk tidak boleh mencela makanan dan sunnah untuk kita memuji makanan itu. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala ma'aba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ta'aman qat in ishtahahu akalahu wa in karihahu tarakahu, muttafaqun alaih. Hadis ini daripada Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Dia kata Nabi SAW telah bersabda. Apa sabda? Dia telah berkata. Ya, bukan Nabi bersabda. Abu Hurairah berkata, dia melaporkan apa yang dia lihat Nabi buat. Kata Sayyidina Abi Hurairah, ma'aba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ta'aman qat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sama sekali tidak pernah mencela makanan. Ya. Nabi tidak pernah mencela makanan. Sebab apa? Sebab dalam i'tiqad kita, rezeki itu Allah yang datangkan. Makanan tu sedap ke tak sedap ke, rezeki kita yang Allah Ta'ala datangkan. Jadi Allah Ta'ala ni kita tahu bahawa segala yang dia buat semuanya terbaik untuk kita. Dan Allah Maha Bijaksana. Tidak mungkin Allah itu tidak tahu perkara tersebut. I'tiqad kita sama ada kita dapat satu bala ataupun kita dapat satu nikmat, semuanya adalah baik dari Allah. Jadi kalau makanan itu sedap dihidangkan kepada kita, baik, ia dari Allah. Dan sekira makanan itu tidak sedap, maka ia baik juga kerana ia datang dari Allah. Tiba-tiba selera kita tak boleh nak masuk. Itu selera kita tak boleh nak masuk. Supaya orang Selangor, kita pergi rumah besan kita di Kelantan, dia hidangkannya budu. Hai. Orang Selangor kali pertama, kali kedua tengok budu ni tak tahan juga perut kita. Maka kalau tak suka, jangan dihina lauk itu. Kerana ia merupakan kurniaan Allah kepada kita. Ya. Nabi apa dia buat? Nabi inishtahahu akalahu. Jika Nabi rasa berkenan dengan lauk tu, Nabi makan. Wa in kariyahu, dan kalau Nabi tidak suka, tak boleh nak terima, dia tekak dia, tarakahu, Nabi meninggalkannya. Itu saja. Bila Nabi rasa suka pada makanan itu, Nabi makan. Bila dia rasa tekak, dia tak boleh terima, dia tinggalkan, dia tak makan. Ya. Namun untuk menghina lauk itu, tak sedap lah, masin lah, ini tak cukup garam lah, Nabi dia tak buat begitu. Apatah lagi untuk kita meyekkan. Ya, ini bukan sunnah Nabi. Rezeki itu datangnya dari Allah. Allah tidak pernah silap dalam memberi kebaikan kepada hamba-Nya. Allah tidak pernah silap dalam memberikan kebaikan kepada hamba-Nya. Sebab itu bila datang rezeki depan kita, yang pertama sekali, alhamdulillah. Kerana inilah rezeki yang Allah Ta'ala takdirkan untuk kita pada hari ini. Dan mungkin dia jadi rezeki yang benar, mungkin dia belum lagi jadi rezeki kita. Apapun, ia tetap datang dari Allah. Jangan kita meyekkan dia. Kalau kita suka, makan. Tak suka, tinggalkan.
Ya, ini sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang perlu kita tengok. Yang perlu kita bersama kita hayati dan amalkan. Hadis yang kedua. An Jabir radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam sa'ala ahlahu al-udma. Faqalu ma 'indana illa khal. Fada'a bihi faja'ala ya'kulu wa yaqul ni'mal udmu al-khal. Ni'mal udmu al-khal. Rawahu Muslim. Hebat akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini daripada Sayyidina Jabir radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam sa'ala ahlahu al-udma. Nabi bertanyakan kepada keluarganya, ada lauk tak? Al-udma tu mana lauk? Nabi nak makan, ada lauk tak hari ni? Faqalu, maka berkatalah mereka itu, yakni keluarga Nabi, ma'indana illal khal. Kami tidak punyai apa-apa ya Rasulullah kecuali cuka je. Cuka aja yang ada pada kami. Ya, fada'a bihi, maka Nabi meminta cuka tersebut. Bawa mari cuka tu kat aku, kata Nabi. Ya, faja'ala ya'kulu, maka bila cuka tu diberikan kepada dia, mulalah Nabi sallallahu alaihi wasallam makan. Ya, satu makanan bercecahkan cuka. Ya, kemudian faja'ala ya'kulu wa yaqul, dan bila Nabi makan, Nabi pun berkata, apa Nabi kata? Ni'mal udmu al-khal. Sebaik-baik lauk adalah cuka. Ni'mal udmu al-khal. Sebaik-baik lauk adalah cuka. Nabi ulang 2 kali. Sebab apa? Nabi memuji cuka. Ialah bukanlah makanan yang tersedap cuka tu. Yang sedapnya kalau ya, ikan goreng, kita perahkan limau di atas dia, letak sikit sambal, letak kicap sikit kat bawah tu supaya kuah dia, yang itu memang kita pujilah. Tapi kalau datang cuka je, masam lah, tekak saya tak boleh terima lah. Tidak. Nabi memuji cuka tersebut. Sampai Nabi kata apa? Ni'mal udmu al-khal. Sebaik-baik lauk adalah cuka. Ini sunnah kita memuji makanan itu. Sunnah kita memuji makanan itu. Sunnah puji makanan itu. Nak pula yang buat tu suami. Nak yang buat itu isteri. Pujilah. Sedaplah lauk ni. Ya, sedaplah ikan ni, garing lah. Sedaplah daging ini, orang kata garing lah. Kita puji. Sedap. Ya, kita puji. Bukan saja pujian itu tanda kita berterima kasih kepada orang yang menghidangkannya, yang telah memasaknya dengan susah payah. Tetapi pujian itu sebenarnya kita nak kembalikan kepada Allah. Kenapa? Karena Allah pada hari itu telah mengurniakan kita rezeki yang mungkin orang lain tak dapat rezeki tersebut pada hari itu. Sebab itu kita puji lauk itu walaupun sekadar semangkuk cuka. Inilah sifat qanaah yang ada pada Nabi SAW. Apa itu qanaah? Qanaah ini sifat cukup dengan apa yang ada. Tidak berlebih-lebih di dalam meragut nikmat Allah Ta'ala di atas muka bumi ini. Ada cuka, alhamdulillah, ini sebaik-baik lauk. Kalau Allah beri sedap sikit ikan goreng hanya dengan nasi putih, alhamdulillah, ini sedapnya. Alhamdulillah. Allah naikkan lagi ikan goreng sekali dengan ayam goreng, sekali dengan kuah lemak cili api, makan dengan nasi panas. Alhamdulillah. Syukur. Semuanya dari Allah. Pujilah makanan itu, karena makanan itu benar-benar datangnya dari Allah. Isteri kita, suami kita hanya masaknya saja. Tetapi hakikatnya ia benar-benar datang daripada Allah. Allah beri kepada kita. Berterima kasih dulu kepada Allah sebelum kita berbuat menghina dan sebagainya. Apa perasaan tuan-tuan? Tuan-tuan telah belikan
kereta mainan untuk anak kita. Terbalik kita bagi, nah mama beli ke kereta mainan, tiba-tiba dia campaknya, saya tak suka yang ini, tak elok. Apa rasa kita? Apa rasa kita bila pemberian kita dicemooh? Begitulah adab kita dengan Allah. Bila Allah memberi, alhamdulillah dahulu, bukan dicemooh. Tanda syukur kita kepada Allah, alhamdulillah, yakin inilah pemberian yang terbaik Allah kepada aku buat masa ini. Buat masa ini, inilah pemberian yang terbaik dari Allah untuk aku. Lihat, dalam kita mendapat rezeki, tauhidkan Allah. Jangan dikesampingkan Allah apabila kita mendapat rezeki dan juga nikmat. Ia semuanya dari Allah. Allahu huwar razzaq. Dialah Tuhan pemberi rezeki kamu. Jadi tuan-tuan yang saya kasih sekalian, kita beralih kepada hadis yang lain pula. Ya. Nabi SAW melarang makan sekaligus 2 butir korma atau yang sejenis dengannya bila makan bersama kecuali atas izin kawannya. Gitu. Yang ini bila kita makan bersama-sama. Katakanlah dalam pinggan tu, dia letak ada 10 biji buah kundang. Buah kundang. Kundang sekarang ni mahal. Kalau dulu kundang ni makanan orang biasa-biasa saja. Tetapi sekarang ni buah kundang makanan orang-orang yang luar biasa. Tiba-tiba kita pergi rumah kawan kita, dihidangkan kundang. Allah, warnanya oranye, cantik, manis pula tu. Diletakkan depan tu, pencecahnya kicap dipiliskan dengan lada sikit, ya, letak gula. Allahu Akbar. Letak pula air asam jawa. Allahu Akbar. Musim pula panas. Makan pula di bawah pondok di tepi sawah. Allah, kami sedap. Buah kundang ada 10 biji. Kawan kita yang datang tu ada 5 orang. Maknanya kita faham bahawa ini mungkin seorang 2 biji ni. Kundang 10 yang datang 5. Mungkin tuan rumah kata seorang 2 biji. Kita pun terus ambil 2 biji. Satu masuk mulut, satu pegang dekat tangan. Ini dilarang oleh Nabi SAW. Kecuali kita mendapat izin daripada kawan kita. Sebab itu hak bersama. Itu hak bersama. Jangan kita tunjukkan gelojoh kita. Kita ingat semalam kita belajar, kita makan bukan untuk memperkenankan kehendak nafsu. Tetapi kita makan kerana nak memperkenankan perintah Allah yang suruh kita makan. Lagi sekali, kita makan bukan untuk memperkenankan kehendak nafsu. Tetapi kita makan kerana nak memperkenankan perintah Allah dan Rasul yang suruh kita makan. Tiba-tiba kita ambil 2 biji kundang, satu pegang dekat tangan, satu kita letak dalam mulut makan. Kita ambil dulu hak kita. Mana kita tahu itu hak kita? Ini gelojoh namanya. Ini tamak namanya. Baik, mari kita dengar hadis Nabi SAW tentang perkara ini. An Jabalah bin Suhaim qal asabana amu sanatin ma'a ibni Zubair faruzikna tamran fakana Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma yamurru bina wa nahnu na'kulu fayaqul la tuqarinu fa inna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam naha 'anil qiran thumma yaqul illa ayasta'dhina ar-rajulu akhahu muttafaqun alaih. Maksudnya dari Sayyidina Jabalah bin Suhaim berkata, satu ketika kami bersama-sama dengan Ibnu Zubair mengalami musim panas. Ya. Ya. Faruzikna tamran. Kemudian tiba-tiba kami mendapat rezeki korma. Diberikan kepada kami korma.
Waktu itu Abdullah bin Umar lalu, sedangkan kami sedang makan kurma. Kemudian Abdullah bin Umar sempat menyapa mereka. Ya, kata Jabalah bin Suhaim, aku dan juga Ibnu Zubair, yakni Abdullah bin Zubair, kami makan kurma. Tiba-tiba tengah makan kurma tu, lalulah Abdullah bin Umar, anak Sayyidina Umar lalu. Bila dia lalu, dia tengok dua orang ni tengah makan buah kurma. Sempat dia menyapanya. Ya, dia kata apa? La tuqarinu. Janganlah kamu sekalian makan sekaligus 2 butir kurma. Jangan letak 2 butir itu dalam mulut. La tuqarinu. Jangan kamu makan 2 butir. Ya, 2 butir kurma sekaligus. Fa inna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam naha 'anil qiran. Sesungguhnya Nabi SAW melarang untuk makan sekaligus 2 butir korma ataupun lebih. Jangan makan 2 butir, 3 butir sekali, kumpuk itu, jangan. Bila letak 2 butir, 3 butir, dah gelembung ni. Bila dah gelembung tu, ya Allah, bodohnya muka. Mungkin boleh tercekik. Dan mungkin boleh menyinggung orang dekat depan tu. Ya. Jadi, Nabi larang. Kata Ibnu Umar, pakcik berdua yang sedang makan kurma tu, la tuqarin, jangan makan 2 biji kurma sekaligus dalam mulut. Nabi SAW melarang kiran, melarang makan kurma 2 butir ataupun 3 butir sekaligus. Nabi larang. Thumma yakul, kemudian Ibnu Umar berkata lagi, illa kecuali ayyasta'dhina rajulu akhahu, bahawa dia meminta izin daripada kawannya yang sama-sama ada dalam hidangan itu. Dia minta izin, saya ambil 2 makan terus, makan. Kalau yang lain izin, boleh. Tapi kalau yang lain tak izin ataupun kamu tidak minta izin, jangan dibuat begitu. Ambil dengan sopan. Ambil sikit. Ambil sikit. Ni kadang-kadang ni anak-anak kita ni. Ya, kita perlu mendidik mereka, betulkan mereka. Kadang-kadang bila dia makan tu, dia ambil, dia cedok ikan tu separuh dia punya. Orang lain tengok je. Ya, bila kita ni orang Melayu ni, bila makan ikan ni, kita cubit sikit-sikit, kau sikit, aku sikit. Tu cara orang Melayu makan berhidang. Ini dia separuh tu, dia koboknya letak dalam pinggan dia. Ni kita kena tegur dia. Sebab itu dilarang oleh Nabi SAW. Waktu kita makan tu, semalam kita dah bincang, kita nak melatih diri kita satu sifat. Apa dia? Sifat al-ithar. Sifat mementingkan orang lain lebih daripada diri kita sendiri. Jadi kalau ada budak yang buat silap begitu, apa kita kena buat? Sunnahnya, kita kena tegur budak itu. Mari kita dengar hadis Nabi. Bagaimana seorang budak buat kesilapan ketika makan di hadapan Nabi SAW. Muka surat 379, ya. Bab memakan makanan yang paling dekat dan menasihati orang yang tidak sopan cara makannya. Bila dia tidak sopan cara makannya, kita nasihati dia. An Umar bin Abi Salamah radhiyallahu anhuma qala, daripada Umar bin Abi Salamah, ya, dia telah berkata, kuntu ghulaman fi hijri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dia kata, sewaktu kecil saya berada di bawah asuhan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selalu duduk di rumah dia, Nabi selalu didik saya. Wa kanat yadi tatishu fi sahfah. Ya. Ya. Dan saya pernah mengulurkan tangan untuk mengambil makanan yang berada di suatu piring. Wa kanat yadi tatishu fi sahfah. Aku pernah mengulurkan tangan aku untuk mengambil makanan pada satu piring. Tiba-tiba faqala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka tiba-tiba Rasulullah SAW bersabda kepada beliau, ya ghulam, wahai budak, samillahi ta'ala, hendaklah kamu makan dengan menyebut nama Allah. Wa kul biyaminik, dan hendaklah engkau makan dengan tangan kanan engkau. Wa kul mimma yalik, dan hendaklah engkau makan makanan yang dekat dengan engkau.
Hendaklah engkau makan makanan yang dekat dengan engkau. Budak ini dia buat satu kesilapan, tapi Nabi betulkan 3 sekali. Ini hebat Nabi. Ya, dia tak betulkan yang itu je, nanti terasa hati orang. Dia betulkan yang lain juga. Jadi orang taklah terasa hati sangat. Apa dia? Ya, Amr bin Abi Salamah ni dia budak lagi. Letak makanan, dia panjangkan tangan dia pergi ambil pinggan yang sebelah sana tu. Nabi tengok ini tidak sopan, terus dia tegur. Ya, Nabi kata, ya ghulam, wahai budak, samillah. Hendaklah engkau makan, baca bismillah. Kul wa biyaminik, hendaklah engkau makan dengan tangan kananmu, jangan makan dengan tangan kirimu. Wa kul mimma yalik, dan hendaklah engkau makan dengan yang paling dekat dengan engkau. Hadis muttafaqun alaih. Hadis ini Bukhari dan Muslim, hadis sahih. Lihat tuan-tuan yang dihormati sekalian. Ya. Wa an Salamah bin Aqwa radhiyallahu anhu anna rajulan akala inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bishimalihi faqala kul biyaminik qala astati', qala istata'ta, ma mana'ahu illa al-kibr fama rafa'aha ila fihi. Dari Salamah bin Al-Aqwa radhiyallahu anhu bahwa ada seorang laki-laki makan di hadapan Rasulullah dengan memakan tangan kirinya. Jadi dia makan depan Nabi, dia pakai tangan kiri. Ini tidak sopan. Bila berlaku ketidaksopanan ketika makan, terus tegur. Terus ditegur. Maka Nabi berkata, makanlah saudara dengan menggunakan tangan kananmu. Lelaki itu menjawab, saya tidak boleh ya Rasulullah. Saya tak boleh makan dengan tangan kanan lah, saya makan dengan tangan kiri. Padahal dia tak ada apa-apa pun, tak ada aksiden jatuh motor pun. Dia boleh makan dengan tangan kanan, tetapi dia nak makan dengan tangan kiri. Nabi kata, saudara, makanlah dengan tangan kananmu. Ia menjawab, saya tak boleh ya Rasulullah. Ya. Kemudian Nabi kata, la istata'ta, engkau boleh sebenarnya. Engkau boleh sebenarnya makan dengan tangan kananmu. Ma manahu ilal kibr. Kamu tidak boleh, ya. Kamu tidak mampu untuk makan dengan tangan kananmu, kamu makan dengan tangan kiri. Semuanya itu bukan kerana kamu tak mampu, tetapi dalam hati kamu ada sifat sombong dan takabur. Fama rafaha ila fih, orang itu lantas tidak dapat mengangkat tangannya ke mulut. Bila dia tidak ikut cakap Nabi, Nabi kata makan dengan tangan kanan, dia nak tangan kiri juga. Nabi suruh tapi dia tetap tak nak. Selepas itu mereka melihat laki-laki ini tak mampu nak angkat tangan ke mulut dia. Tak mampu nak suap makanan ke mulut dia. Ya. Ini dia. Hadis ini menunjukkan bahawa Nabi terus menegur. Menegur sahabat-sahabat yang tidak berlaku sopan di hadapan makanan. Jadi inilah didikan Nabi SAW kepada ummah. Yang mana mungkin ya kita bersemangat untuk mengamalkannya. Ya, semangat untuk sama-sama kita mengamalkannya. Kerana kita mahu kehidupan kita memang benar-benar hidup dengan sunnah Nabi Muhammad SAW. InsyaAllah esok kita jumpa lagi di izin Allah. Teruskan lagi bab makan ini. Ya, mudah-mudahan ia memberi banyak pengajaran dan faedah kepada kita. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.